Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang sampaikan berdasarkan pengalaman daripada ramai orang yang Abang dapat melalui email, melalui panggilan telefon dan juga kadang-kadang WhatsApp, mesej-mesej dekat Facebook, Instagram. Semuanya Abang boleh kata ambil kira untuk kumpulkan cerita-cerita seram ni, pengalaman daripada ramai orang. Moga-moga jadi iktibar untuk kita semua. Dalam sedar dan tak sedar sekarang ni dah lebih kurang hari ke-11 kita semua berpuasa. Bukan berhari raya, berpuasa. Abang kadang-kadang tersilap. Jadi abang nak buat pengumuman kat sini. Berkemungkinan besar pada minggu hari raya, kita hari raya hari Selasa kan, jadi dalam minggu tu abang tak akan keluarkan apa-apa video sebab abang memang nak fokus untuk raya. Selepas 2 tahun abang dah tak beraya, duduk terkurung kat rumah, adik-beradik tak boleh datang, dengan abang beraya dengan mak ayah je lah. Lepas tu saudara mara tak boleh datang sebabkan COVID ni semua. Okay. Jadi abang memang nak fokus untuk raya dalam minggu tu, jadi tak ada video. Abang nak kita semua fokus untuk raya pada minggu tu. Okey. Jadi hari ni abang nak sampaikan 2 cerita. Cuma cerita yang abang sampaikan hari ni hanya ada 2. Walaupun ada 2, tapi pengajaran di sebalik cerita yang abang sampaikan ni memang betul-betul sap-sap-soi. Dah lama tak sebut perkataan tu. Sap-sap-soi punya pengajaran. Okey, tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama disampaikan oleh seorang budak lelaki. Abang wakilkan nama yang diberikan adalah Zack. Bukan nama sebenar tapi nama yang dicadangkan oleh penonton-penonton yang menonton cerita-cerita abang. Zack ni adalah lelaki Iban. Dia sebenarnya kenapa abang cakap lelaki? Sebab cerita ni berlaku pada tahun 2005 waktu Zack berumur 16 tahun. Okey. Tapi sekarang ni kalau 2005, 2015, 25 dan 16, 36, 46. Zack ni lebih kurang bayar abang lah, lebih kurang tak jauh beza dengan abang. Jadi dia kata pada tahun 2015 ni berlaku satu peristiwa yang sangat menyebabkan dia menyampah nak balik kampung setiap kali perayaan Gawai. Ada orang Iban kan, perayaan Gawai dekat rumah nenek dia dekat Sibu. Dan Zack ni menetap dekat Bintulu. Jadi jarak Bintulu dengan Sibu ni agak jauh lah. Okey, cerita dia macam ni. Masa dulu waktu dia kecil-kecil, dia pernah dengar nenek dia cerita. Dia kata nenek dia ni, kita bagi nama dia sebagai nenek je lah. Nenek dia ni duduk dekat satu rumah panjang dekat Sibu. Waktu nenek dia remaja, berlaku satu peristiwa iaitu rumah panjang tu terbakar hangus. Rumah panjang yang menempatkan beratus orang, berpuluh orang, lebih kurang ratusan lah, ratus orang, tiba-tiba terbakar tak tahu mana punca. Kalau siapa-siapa yang tahu tentang peristiwa ni bolehlah roja-roja abang komen-komen kat bawah. Okey. Dia kata waktu nenek dia muda, waktu nenek dia belasan tahun, sekitar tahun 1950-an ke 40-an macam tu, rumah panjang nenek dia terbakar. Tapi sebelum kebakaran tu berlaku, keluarga nenek dia ni memang menyimpan beberapa khazanah keluarga. Memang terkenal di kalangan orang Iban. Contohnya rambut pembelut ke rambut musuh, lebih kurang lah rambut musuh, tombak, tempayan, kadang-kadang ada kepala juga, bukan kepala lah, tengkorak lah, tengkorak. Itu adalah membuktikan keluarga itu adalah keluarga pahlawan. Yang barang-barang khazanah tu adalah barang-barang yang ditawan daripada pihak lawan. Dulu orang dulu-dulu macam untuk menjaga satu kawasan, mereka perlu berusaha, perlu berperang menggunakan senjata untuk mempertahankan kawasan itu. Jadi keluarga nenek dia ni, iaitu tok nenek moyang Zack ni dulu adalah keluarga pahlawan, dan dia memang bertugas untuk menjaga rumah panjang dan menjaga kawasan sekitarnya daripada dicerobohi. Jadi disebabkan pada waktu tu ramai sangat yang menceroboh, jadi berlakulah banyak peperangan, dan hasil daripada peperangan tu akan disimpan sebagai khazanah termasuk kepala musuh. Jadi benda-benda tu disimpan dekat dalam rumah panjang tu, dekat satu bilik khas mengikut kata nenek Zack ni.
dalam bilik khas. Okey, banyak sangat mukadimahnya. Jadi waktu nenek ni, maaf kawan abang terbatuk lah. Waktu nenek ni muda-muda, tahun 1940-an, tiba-tiba berlaku satu kebakaran yang besar dekat rumah panjang tu. Huru-hara dibuatnya. Semua orang cuba menyelamatkan barang-barang atau dokumen-dokumen yang penting seperti surat beranak, kad pengenalan dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan tanah. Tapi kebanyakan daripada rumah lupa nak selamatkan barang-barang sejarah tinggalan keluarga masing-masing. Tapi waktu rumah panjang tu dah tengah kepanasan kebakaran, tiba-tiba si nenek ni waktu dia muda, dia dengar macam ada orang minta tolong dalam rumah. Tolong, panas dia kata. Dia pun sendiri tak tahu mana datangnya bunyi suara tu. Jadi dia dengan perasaan nak tahu, dan disebabkan waktu tu api belum lagi marak, si nenek ni cuba masuk dekat dalam rumah panjang tu, cari kalau ada orang tua ke tertinggal, budak-budak yang tertinggal, diorang boleh selamatkan. Tapi apa yang nenek tu dapati adalah bunyi suara minta tolong tu datang daripada barang-barang khazanah yang menjadi simpanan ahli keluarga dia orang. Jadi dengan kata lain, setiap barang-barang tu memang ada nyawa ataupun ada yang menunggu, yang menghuni pada barang-barang tu. Itu kepercayaan orang-orang Iban lah kan. Setiapnya ada nyawa, setiapnya perlu dipelihara dan perlu diberi makan. Lebih kurang macam tu. Kalau abang salah, minta maaf sangat-sangat. Itu yang ditulis dalam email tu. Perlu diberi makan, dihargai. Perlu dihargai setiap barang-barang tu. Jadi bila nenek tu dengar ada orang minta tolong, dia daripada nak selamatkan terus tak jadi, tergamam. Terdiam tengok benda-benda tu menjerit, tolong macam tu. Kalau abang macam cuak. Jadi dia pun berlari semula keluar daripada rumah panjang yang semakin dijilat api tadi. Tapi waktu dia berlari keluar, terdengar dekat belakang, "Hoi budak, kau hajar, kau tak selamatkan aku. Aku dah panas dekat sini, kau tahu." Waktu tu nenek tu dengar macam ada suara seorang lelaki marahkan dia kenapa tak selamatkan. Dan nenek tu tahu suara tu adalah datang daripada salah satu barang yang ada dekat dalam bilik khazanah tu. Tengah nenek tu berlari-lari, tiba-tiba nenek tu nampak melintas sebelah dia satu pasu yang besarlah pasu tu, satu pemeluk satu pasu melayang sebelah dia, tercempak keluar daripada rumah panjang tu, tergolek kat tanah. Dan nenek tu yakin suara tu datang daripada tempayan tu. Tapi nenek tu pelik, sama ada tempayan tu memang bergerak sendiri ataupun tempayan tu dibaling oleh sesuatu. Bila nenek tu berjaya keluar daripada rumah panjang tu, dia tengok dekat tanah, orang ramai dah penuh. Tiba-tiba dia nampak ada satu tempayan tergolek dekat situ. Tak pecah tempayan tu. Dia punya tutup pun tak terbuka. Cantik molek terduduk je kat situ. Lepas tu si nenek bagi tahu keluarga dia, ini tempayan ni tadi terbang kan. Keluarga dia cakap tak ada pun dia nampak tempayan terbang. Ini mungkin ada orang sempat bawa keluar tempayan tu, ahli keluarga dia lah. Jadi kebakaran tu telah menghanguskan seluruh rumah-rumah panjang, seluruh rumah panjang. Jadi tapi yang bagusnya tak ada kemalangan jiwa, maksudnya tak ada yang cedera, tak ada yang meninggal dunia, semuanya selamat. Dan yang terselamat adalah tempayan misteri ini. Itu adalah mukadimahnya. Panjang gila kan? Ceritanya berbalik pada tahun 2005. Pada waktu tu si Zack ni dia selalu dengan nenek dia cerita. Nenek dia cerita tentang tempayan misteri yang tempayan tu menempatkan beberapa lagi khazanah dalam dia. Dan kadang-kadang nenek tu cakap kalau tempayan tu tak cukup, dengan kata lain tak ada tempat nak letak beras, tempayan tu kadang-kadang digunakan untuk letak beras juga. Okey. Jadi bila hari gawai 2005 tu, mak bapak si Zack ni ajaklah Zack balik kampung. Sebabnya Zack belum pernah lagi balik kampung. Selama ni dia memang selalu berhubung dengan nenek ni melalui telefon je.
dia tak pernah nak balik kampung. Sebab dia kata sejak dia dengar cerita nenek dia tu daripada kecil-kecil, dia takut nak balik kampung. Selalu nenek dia yang datang ke rumah dia, nenek dengan atuk dia yang datang ke rumah dan melawat dia. Namanya dia nak balik kampung memang idak lah. Orang Perak cakap memang tak lah, dia kata. Tapi 2005 ni diorang nak buat sambutan Hari Gawai secara besar-besaran dekat rumah panjang tu. Jadi disebabkan Zack ni terlalu takut, dia cerita dekat mak dia tentang tempayan tu. Sebenarnya mak dia pun tahu tentang cerita tempayan tu, tapi mak dia pujuk. Pertama, ini Hari Gawai yang dibuat secara besar-besaran. Yang kedua, engkau tu tak pernah balik-balik lah tengok kampung halaman. Yang ketiga, mak dia cakap rumah panjang tempat nenek dia terbakar tu, yang rumah panjang terbakar tu bukan yang rumah panjang yang sekarang dia akan pergi. Dia kata itu rumah tu dekat kawasan lain, di kawasan bukit yang lain, dia kata. Tapi bila dah dengar 3 alasan ni, Zack pun tak nak terpaksalah ikut apa yang mak dia sarankan, iaitu dia balik kampung daripada Bintulu bertolak ke Sabah untuk balik kampung menyambut Hari Gawai. Bila sampailah dekat rumah nenek dia, dia orang ni disambutlah dengan gembira. Yang paling gembira adalah nenek dia. Nenek dia gembira sebab dah lama tak pernah cucu dia balik. Selalu dia datang rumah cucu dia. Kali ni cucu dia balik. Dia bersyukur sangat-sangat dapat sambut Hari Gawai dengan meriah. Tapi Zack ni bila dia sampai di kampung, dia jumpa dengan nenek dia ni. Dia tanya soalan pertama ialah, "Nek, tempayan tu nenek simpan lagi tak?" Lepas tu nenek dia kata, nenek simpan, masih lagi simpan, masih lagi elok. Jangan risau, tempayan tu tak akan mengapa-ngapakan kita. Sebab dalam tu nenek simpan khazanah-khazanah keluarga kita. Jangan risau, dia kata. Tapi nenek dia tambah lagi, abang berbelit sikit. Nenek dia tambah lagi, dalam kejadian rumah terbakar yang nenek dia ceritakan tu, tempayan tu tak ada apa-apa kecederaan pun yang dia alami. Tapi salah satu telinga dia patah. Ini tempayan yang ada telinga lah kot. Macam tu lah. Jadi dia kata salah satu telinganya patah, tapi keadaan tempayan tu masih hidup. Tu nenek dia tanya, kau nak tengok ke tempayan tu? Oh tidak, dia kata. Tak payahlah tengok, nenek simpanlah tempayan tu, memang tak ingin lah nak tengok. Okey lah. Nenek kata okey, tak ada, tiada paksaan. Jadi dia pun sambutlah, duduklah balik kampung, bergaul-gaul lah dengan saudara mara, hurau, gembira lah. Sepupu, sepapat, pakcik, makcik semua ada. Jadi rumah panjang ni kalau ikut cerita Zack ni adalah rumah panjang 2 tingkat. Jadi dia cakap dengan nenek dia, boleh tak dia duduk dekat tingkat atas? Nenek dia cakap tak ada masalah, tapi tingkat bilik dekat tingkat atas tu akan menghadap bukit. Lepas tu Zack tanya, apa masalahnya dengan bukit? Dia kata bukit tu, nenek tu cakap bukit tu lah tempat rumah panjang asal nenek terbakar dulu. Dan kat rumah panjang itulah yang berlaku tempayan terbang, dia kata. Tapi jangan risaulah, dia kata nenek pun tak pasti sama ada tempayan tu terbang sendiri ataupun ada orang campak, dia kata. Tapi itulah bukitnya. Tapi nenek nak pesan, malam-malam jangan berani-berani buka tingkap pandang bukit tu. Sebab dekat bukit tu nenek pernah tertengok ada satu lembaga hitam besar, tinggi, panjang, duduk berdiri dekat atas bukit tu, dan bila nenek pandang dia pandang nenek balik. Nampak matanya warna kemerah-merahan. Dah dengar cerita macam tu, manalah nak buka tingkap waktu malam? Memang tidak lah kan. Dah lah dekat dalam rumah tu ada tempayan, tapi tak tahu tempayan tu kat mana, dia kata. Cuma bila dia naik tingkat atas, tidur tingkat atas, dia tak akan buka tingkap atas. Dia tak nak lah ada lembaga tu memandang ke arah dia. Okey, dah baru nak masuk cerita seramnya. Jadi pada malam perayaan Gawai tu, kebanyakan daripada orang Iban akan bergaul lah satu sama lain. Tapi si Zack ni dia malas nak jumpa saudara mara dia ni, sebab nanti kan kalau jumpa saudara mara tanya keputusan peperiksaan susah. Memang menyampah tu. Itu antara soalan yang paling abang tak suka kalau nak balik kampung. Kau berapa USR? Alas nak jawab. Okey, jadi exam kau dapat apa? Nombor 1 ke? Dia tak tahu kita ni peperiksaan ni cukup-cukup makan para hidungnya. Jadi dia malah nak bergaul dengan saudara mara, dia duduk dalam rumah. Dia kata dekat dalam rumah tu ada pakcik dia dengan ada mak dia. Adalah bapak dia ada rasanya. Jadi dia kata pada malam tu yang tak bestnya adalah lampu dapur diorang mati, terbakar, tak menyala, gelap. Jadi dapur tu gelap. Dapur rumah panjang tu gelap.
Jadi pada hari keperayaan gawai dia tak banyak makan tau. Zack kata dia ni bila jumpa orang ramai dia segan nak makan banyak-banyak. Dia kata kalau dia makan banyak-banyak nampak sangat macam dia melahap sangat lah dia kata. Lepas tu lagi pun segan lah sebab kebanyakan pakcik-makcik atau saudara mara dia tak berapa nak kenal. Jadi tak apalah dia kata. Tak apalah dia kata dia duduklah rumah. Tapi nak jadi cerita bila tengah malam tu lebih kurang pukul 12 tengah malam dia mulalah rasa lapar. Sebab tadi orang suruh makan banyak-banyak dia tak nak. Dia dah rasa lapar. Bila dah rasa lapar dia cari siapa-siapa yang ada kat dalam rumah panjang tu dia nak roger-roger. Boleh tak teman dia ke dapur. Sebab dia tak berani pergi dapur. Sebab dapur gelap. Okey. Tengok-tengok ada seorang pakcik dia. Dia pun kejut kalau pakcik dia. Tapi pakcik dia tak terbangun daripada tidur. Rupanya pakcik dia mabuk. Memang kejut macam mana pun itu je yang dia boleh nyumbang suara aja. Tiba-tiba dia nampak mak dia tengah melintas. Tu dia panggil lah mak dia. Mak dia kata boleh teman tak? Dia lapar nak makan kat dapur. Lepas tu mak dia kata pergi je lah. Rumah nenek engkau apa yang kau takutnya? Dia kata tak, dapur tu lampu terbakar, tak berani dah nak pergi. Tu mak dia kata okeylah mak teman. Jadi mak dia pun pergilah dapur dengan si Zack ni. Diorang pun startlah makan. Zack makanlah. Cik baik dia kata dalam hati dia mak dia teman. Tiba-tiba tengah dia makan, dekat belakang dia ada bunyi benda menderang. Macam macam tu lah abang bagi contoh je lah jangan ada pula yang bunyi yang abang kena pula kan. Bunyi macam tu. Jadi waktu tu dia tengah makan, dia tengah suap. Dia tanya dengan mak dia, mak bunyi apa tu mak? Dia kata, mak dia kata, makan je dia kata. Dia makan lagi, dia makan. Tiba-tiba bunyi lagi. Macam tu. Dia tanya dengan mak dia lagi, mak bunyi apa tu mak? Ni dalam gelap ni. Dia antara nampak dengan tak nampak mak dia ni. Mak dia cakap, makan je lah. Jangan hiraukan. Tiba-tiba kali ketiga bunyi benda tu menderam betul-betul atas kepala dia. Macam tu kuat gila dia kata. Dia pun angkatlah muka dia tanya, mak bunyi apa tu mak? Korang tahu, mak dia dah lari. Mak dia dah lari ke pintu depan. Waktu tu dia dah semacam dia dah tak boleh gerak tau. Dia kata waktu tu dia dah menggigil. Dia kata nak suap memang dah tak boleh lah makan, dah tak boleh makan lah. Dia kata menggigil. Yang dia ingat, mak tolong. Mak dia daripada jauh, lari, belakang kau ada tempayan. Itu je mak dia cakap. Dan dia pun kumpul tenaga, dia selak kursi lah. Keluar daripada kursi, maksudnya beralih daripada kursi kan. Dia pun larilah ke depan. Bila lari ke depan, dengar benda kat belakang tu gelak-gelak. Dia tahulah benda tu sebenarnya yang dengki dia. Sampai kat depan, dia terus peluk mak dia, melalak dia waktu tu. Dan menangis-nangis. Lepas tu dia menjerit sepanjang dia berlari tu. Dia nak daripada dapur nak ke depan tu, dia menjerit. Habis satu rumah panjang tu boleh dengar suara dia menjerit. Bila dia dah dapat peluk mak dia buat turun. Orang ramai berkumpul. Tanya, kenapa ni? Lepas tu mak dia ceritalah ada bunyi menderam tu semua. Tu nenek dia tergelak-gelak. Mungkin bunyi itu datang daripada tempayan tu kot. Jadi bila dah reda, keadaan dah reda, dia orang tengok memang tempayan tu beralih tempat. Jadi dengan kata lain, yang mak dia nampak yang ada kat belakang tu bukan makhluk hitam tapi tempayan tu yang buat suara. Tapi Zack kata memang itulah kali first terakhir dia balik kampung. Dia tak nak balik kampung lagi. Sejak daripada tu peristiwa tu dia demam kuat. Dan mengikut kata penduduk di kawasan rumah panjang tu, kalau ada budak-budak hilang, cari je dekat tempayan tu. Mesti ada. Tak budak tu tengah menangis, budak tu tengah tidur. Lepas tu kalau ada, memang selalu terjadi beralih-beralih tempat. Tempayan tu suka bergerak ke mana-mana. Memang keluarga nenek dia ni memang tak heran. Pakcik dia memang tak heran. Kejap-kejap ada dalam bilik tempayan tu. Tiba-tiba ada dekat mandi, tengah bersiram lah tempayan tu, agaknya nak buang-buang air kot. Lebih kurang macam tu. Jadi tempayan tu memang menjadi khazanah keluarga Zack. Dan disebabkan khazanah itulah sampai ke sekarang Zack tak berani nak balik kampung sempena hari gawai. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang cikgu yang dah pencen. Tapi cikgu tu kata minta digunakan nama samaran. Jadi nama yang abang pilih untuk cerita yang kedua ni adalah Hakimi.
abang namakan dia sebagai Cikgu Hakimi. Cerita ni kalau tak silap berlaku lebih kurang pada tahun 2009. Nanti kalau salah abang betulkan abang betulkan dekat dalam tajuk ke mana-mana ke, tapi rasanya 2009 berlaku dekat Segamat Johor. Cikgu Hakimi ni sebenarnya bertugas dekat negeri lain, tapi banyak kali dia minta bertukar untuk mengajar dekat Segamat Johor sebab kampung dekat Segamat. Senanglah dia nak tengok mak bapak dia. Punyalah banyak kali dia mohon, akhirnya pada tahun 2009 dia berjaya untuk pindah ke Segamat. Dia ditempatkan untuk mengajar di satu sekolah. Nama sekolah tu tak dapat abang nak bagikan, cumanya rumah tu, sekolah tu terletak dekat Palung. Bila dia tengok Palung tu, alamat dia adalah sekolah Palung Segamat. Jadi dia seronok lah, best dapat sekolah dia, mengajar dekat sekolah Segamat. Tapi bila dia tengok jarak antara rumah dia dengan Palung punya sekolah tu, kat sekolah tu, jaraknya lebih kurang 80 km. Jauh lah. Tapi nak buat macam mana, demi nak tinggal kat Segamat, nak tinggal dengan mak ayah dia ni, dia sanggup juga 80 km pun 80 km lah ulang-alik. Tapi dia kata sepanjang dia ulang-alik mengajar tu, macam-macam peristiwa yang dia dapat, dan antara peristiwa yang paling dia terkesan adalah sampai sekarang adalah yang abang nak ceritakan hari ni lah. Jadi dia kata di antara Segamat dengan sekolah tu 80 km, hari-hari ulang-alik, sampaikan akhirnya Cikgu Hakimi jumpa satu jalan pintas antara Segamat dan juga sekolah tu. Daripada 80 km dia akan berkurang menjadi 40 km. Tak banyak orang suka lalu dekat jalan tu. Abang tak tahu jalan yang mana, tapi kalau yang siapa-siapa tahu komen lah. Dia kata jalan tu memang akan melalui kawasan kampung, kawasan felda, kawasan kebun, dan ada kawasan yang sangat misteri, iaitu kawasan menuruni bukit. Dekat kawasan menuruni bukit tu, mengikut kata Cikgu Hakimi, kalau siang kita akan nampak banyak tunggul-tunggul kayu. Tunggul-tunggul kayu di tepi-tepi jalan, ataupun busut-busut yang banyak di tepi jalan. Tapi itu kalau siang. Kalau malam, kebanyakan daripada orang yang lalu jalan situ akan nampak dekat kawasan tu bukanlah tunggul-tunggul ataupun busut, tapi pasar malam. Cumanya jangan sekali-kali singgah dekat pasar malam tu walaupun nampak orang ramai meriah gila, lampu lip-lap, ada jual sate. Jangan singgah beli sate ke, beli mi goreng ke, nasi goreng, jangan singgah. Wak Emma beli petai pun jangan, dia kata. Sebab itu bukanlah pasar malam kita manusia, tapi itu adalah pasar malam makhluk sebelah. Okey. Tapi Cikgu Hakimi ingat pesanan orang. Dia tahu setiap kali dia lalu jalan tu, kalau dia balik malam, kalau dia terserempak dengan pasar malam tu, dia kata dia buat bodoh je. Memang dia kata dia pernah terserempak dengan pasar malam tu. Tapi mula-mula dia tengok macam orang, nampak macam meriah. Tapi bila dah perhati betul-betul, nampak macam pelik pasar malam ni, agak berkelam-kelam kabus gitu. Jadi dia kata memang dia buat bodoh je lah. Tapi dalam dia buat bodoh ni, tak nak menghiraukan tentang alam sebelah yang ada dekat jalan tu, yang dikatakan banyak perkampungan kat dalam tu. Akhirnya satu hari dia terkena. Tapi bukan dia terkena lah, sebenarnya orang lain terkena. Cerita dia macam ni. Pada satu hari tu, dia nak lalu jalan tu, ada program dekat sekolah. Maksudnya dia kena bertolak awal. Dengan kata lain, dia bertolak daripada Segamat tu selepas subuh. Selepas subuh dia bertolak. Sebab dia nak sampai dekat sekolah lebih kurang pukul 7 pagi. Okay. Jadi dia bertolak lah melalui jalan yang 40 km tu. Kalau 40 km, abang ajar Ini ada orang ajar abang. Kalau 40 km, jalan kita lebih kurang 40 minit. Kalau 100 km, lebih kurang jalannya 100 minit. 100 minit lebih kurang berapa jam 1 jam 60 minit kan. 100, 1 jam setengah lah lebih kurang. Macam tu. Jadi kalau 40 km, 40 minit kita berjalan. Jadi dia bertolak lah. Cikgu Hakimi bertolak lah.
lalu jalan tu. Waktu tu keadaan masih lagi gelap, meremang-remang. Sebabnya kawasan tu memang banyak kebun, banyak pokok-pokok, meremang-remang aja. Antara nampak dengan tak nampak. Tiba-tiba dia nampak dekat belakang kereta dia ni, ada satu kereta yang mengekor. Tapi sepanjang perjalanan kereta tu mengekor, kereta tu suka naik-naikkan lampu. Sampaikan dia stres, siapa pula nak je berhenti. Lepas tu dia tahan kereta tu, jom gaduh kata kau buat naikkan lampu kan, tak sakit hati, sakit mata tau. Tapi sabar, dia kata kalau dia berhenti kan nanti kan lambat pula dia sampai sekolah. Dia teruskan perjalanan sampailah dekat sekolah. Bila sampai kat sekolah, rupanya baru dia tahu yang mengekori dia sepanjang perjalanan tu adalah cikgu sekolah tu juga, iaitu cikgu Zulkifli dengan bini dia. Bini dia pun cikgu juga tapi mengajar sekolah lain lah, sekolah rendah. Dia ni sekolah menengah, lebih kurang lah Jadi cikgu Zulkifli pun tanya, bila dah sampai sekolah ni tanya. Tadi dia kata, Cikgu Hakimi pergi sekolah dengan siapa, dia kata. Dia kata, saya drive sorang-sorang aja. Kenapa, dia kata? Saya, bini saya dengan anak saya, kami bertiga nampak Cikgu Hakimi bawa seorang perempuan. Perempuan tu tak pakai tudung, maksudnya nampak rambutnya lah. Lepas tu pakai baju kurung. Kami cuba juga nak motong-motong, mendekat-dekatkan kereta. Takut-takut yang kami nampak tu sama ada orang atau bukan orang. Tapi makin kami dekat dengan kereta Cikgu Hakimi, memang kami sure, confirm gila, itu bukan manusia, itu adalah kakak rockers. Kalau makcik tua nah kan, kakak rockers kata. Itu adalah kakak rockers yang stres lah, tiba-tiba bunyi cicak. Dah lah hati itu bunyi cicak. Apa tu? Kisah bunyi cicak kan, bunyi babi, bunyi cicak, dah seram tak? Okey. Dia kata, memang sah itu adalah kakak rockers, kata. Oh, kata, tapi saya tak rasa apa-apa. Cikgu nampak apa lepas tu? Yang kita orang confirmnya benda tu adalah kakak rockers. Tiba-tiba kita orang nampak kakak tu keluar daripada tingkap. Terbang. Waktu tu keadaan masih lagi gelap tau. Masih lagi gelap melalui jalan tu. Lepas tu Cikgu Hakim macam, terkejut juga kan. Kalau abang punya cikgu terkejut. Rupanya sepanjang perjalanan tadi aku menumpangkan makhluk alam sebelah. Cuma tak nampak. Walaupun dia mengikut kata Cikgu Zulkifli, perempuan tu duduk dekat sebelah Cikgu Hakimi, tapi Cikgu Hakimi tak nampak. Alhamdulillah, dia kata, bukan saya nampak, isteri saya, anak saya pun nampak. Memang confirm lah. Lain kali janganlah lalu sorang-sorang kat sini. Kalau lalu sorang-sorang, pasanglah ayat-ayat Quran ke apa ke, nak elakkan daripada menumpang. Bukan apa kata Cikgu Zulkifli cakap, kalau takut dia tumpang, tapi tumpang tak pergi-pergi, menumpang je sampai balik ke sekolah pun menumpang lagi. Takut jadi macam tu. Tapi bila Cikgu Hakimi dengar, takut juga, dia kata seram juga. Jadi lepas ni dia mungkin bertolak. Dia kata bukan mungkin, selepas kejadian tu dia bertolak siang sikit, biar lagi cerah sikit, ada cahaya sikit dekat langit, barulah dia bertolak. Tak berani dia bertolak lepas subuh gelap-gelap. Kalau subuh pukul 6 suku dah bertolak, gelap je kan, sampai sekolah pukul 7 macam tu. Jadi itu adalah antara cerita cerita pengalaman dia yang paling diingati. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Tapi mesti ada yang bertanya, bang, kenapa cerita dua bang? Orang suka cerita panjang, lagi pendek video abang. Bukan apa, ini sempena bulan Ramadan, abang tak nak cerita terlalu panjang, tekak kering. Pagi kita berpuasa kan, lepas tu air kurang dalam badan kan. Kata tengok abang kan dah kurus sikit kan, tapi jambang dia masih lagi jambang. Okey, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.